Pemalsuan sijil vaksin dan doktor kontrak antara isu yang menjadi tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Bagi laporan penuh, kita bersama wartawan Nur Fazila Muhammad Sahir dari Parlimen. Silakan Fazi. Ya, Jamalina, Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10 individu telah dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan memalsukan sijil suntikan vaksin setakat ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ismail Mohamad Said berkata, tindakan itu diambil di bawah Seksyen 22(D) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Yang telah kita dapati bersalah seorang, manakala mengikut pecahan negeri bagi Mutawatir Mohamad, Kelantan seorang, Melaka 2 orang, Sarawak 4 orang, Perak 1 orang, Sabah 2 orang, jumlah 10 yang telah disabitkan kesalahan seorang, iaitu di Sarawak, di mana mahkamah telah memberi sabitan dan dihukum penjara. Saya percaya Yang Mohd Menteri Kesihatan akan meneliti perkara ini bersama dengan Kementerian MOSTI untuk memastikan bahawa tanda tangan digital bagi memastikan sijil vaksin ini adalah sijil yang tulen bagi mengelakkan pemalsuan berlaku. Terima kasih. Tindakan kompan turut dikenakan serta-merta kepada mana-mana individu yang didapati memalsukan sijil vaksin. Jelasnya, siasatan lanjut boleh dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada, sama ada di bawah Akta 342 atau Kanun Kesiksaan. Kementeriannya komited dalam memastikan sebarang pelanggaran prosedur operasi standard dikuat kuasa di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Pelan Pemulihan Negara PPN untuk membendung penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM sedang meneliti cadangan doktor perubatan kontrak mendapatkan hadiah latihan persekutuan bagi melanjutkan pengajian sarjana sama seperti doktor perubatan tetap. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata ketika ini hanya doktor perubatan tetap yang layak mendapatkan hadiah tajaan latihan itu. Kita bukan hanya melihat kepada pelanjutan tempoh kontrak yang telah disetujui oleh kerajaan, tetapi antara penyelesaian yang dinantikan oleh mereka juga adalah peluang untuk mendapat tajaan hadiah latihan persekutuan supaya mereka dapat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Sekarang ini syarat dia hanya diberikan permohonan ini kepada pegawai tetap sahaja dan pegawai kontrak ini hanya boleh mendapat tajaan, hanya boleh mohon untuk latihan melalui parallel pathway. Beliau berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Tangga Batu Rusnah Aluai yang ingin tahu mengenai rancangan kerajaan untuk menjamin masa depan doktor perubatan kontrak di negara ini. Jelasnya, jumlah pakar dan doktor perubatan yang berkhidmat dengan KKM adalah 55,981 orang, manakala 23,096 orang pula doktor latihan kontrak. Kerajaan sebelum ini bersetuju agar pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi latihan kontrak ditawarkan kontrak perkhidmatan untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan tempoh khidmat wajib bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan serta persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran. 82,555 orang asli seluruh negara telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Jumlah itu merangkumi 57% daripada 144,180 jumlah keseluruhan orang asli yang sepatutnya menerima suntikan vaksin itu. Lebih kurang 50,000. 50,000 lagi yang masih belum divaksinkan. Dan usaha ini sebenarnya tidak menjadi masalah, tidak menjadi halangan kepada masyarakat asli untuk menerima vaksin. Mereka semua telah bersetuju menerima vaksin. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tampin, Dato' Dr. Hassan Baharom, mengenai peratusan orang asli yang divaksin setakat ini. Jelasnya, kadar-kadar vaksinasi harian orang asli turut mencatatkan tren peningkatan susulan inisiatif kerajaan.
Ia termasuk penyediaan unit bergerak, kerjasama strategik dengan agensi terlibat dan penggunaan optimum aset kerajaan seperti helikopter dan bot ke kawasan pedalaman. Sekian saja laporan dari Parlimen. Kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Fazi.